Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua murid SK Bandar Seri Putra, terutamanya kepada murid-murid tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang cikgu sayangi sekalian. Tidak dilupakan juga murid prasekolah dan PPKI. Apa khabar anak-anak semua? Cikgu harap serta cikgu doakan semuanya dalam keadaan sihat, fizikal, mental, semua dalam keadaan terbaik. Masih lagi ingat cikgu? Cikgu Syah, guru bimbingan dan kaunseling sesi pagi. Bagi murid sesi pagi, mungkin ramai yang mengenali cikgu. Bagi yang sesi petang, cikgu maafkan jika tak kenal cikgu. Selamat berkenalan, cikgu ucapkan. Sempena kita masih lagi berada dalam bulan Syawal, cikgu ingin mengambil kesempatan dan rasanya masih belum terlambat untuk cikgu mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua murid SKBSP yang beragama Islam. Semoga amalan kita dalam bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin. Untuk makluman semua, hari ini Jumaat 21 hari bulan 5 2021, PDPR Counselling. Walaupun tiada dalam jadual PDPR kelas masing-masing, namun unit counselling diberi peluang oleh pihak pentadbiran sekolah menjalankan juga PDPR Counselling atau bimbingan, dan berkebetulan kita mengadakan terus sesi mentor-menti untuk bulan Mei pada hari ini. Kalau murid-murid semua masih ingat, mentor-menti pada bulan April yang lalu semasa di sekolah, mentor-menti kita adakan terus melalui pembesar suara di pejabat sekolah dengan bimbingan guru di dalam kelas. Masih ingat lagi tak apa tajuknya? Ya, tajuknya berkaitan dengan buli. Namun, bertepatan dengan semua murid perlu berada di rumah ber-PDPR kerana masih dalam tempoh PKP, dan kita diuji sekali lagi dengan COVID-19 pada tahun ini yang masih bermaharajalela, yang kita tidak tahu bila pandemik ini bakal berakhir. Sudah tentu perkara-perkara ini mengganggu pemikiran, emosi serta kehidupan kita seharian. Oleh demikian, tajuk yang paling sesuai untuk cikgu kongsikan pada hari ini ialah berkaitan minda sihat. Tajuk yang sesuai untuk cikgu kongsikan pada hari ini ialah berkaitan dengan minda sihat. Bila sebut sahaja berkaitan dengan sihat ni, sebenarnya sihat ni ada dua jenis. Okey, sihat yang pertama iaitu fizikal. Sihat fizikal sebagaimana yang kita semua faham. Okey, bila sebut sihat fizikal maksudnya sihat dari aspek tubuh badan, tidak berlaku kecederaan, tidak demam, tidak batuk dan tidak ada penyakit-penyakit lain. Dan bila kita sihat, kita bertenaga dan kita mampu untuk melakukan tugasan-tugasan lain. Hadir ke sekolah, pergi bekerja dan sebagainya. Dan satu lagi yang tidak kurang pentingnya juga ialah sihat minda. Minda tu apa? Minda ialah pemikiran. Okey, untuk makluman semua, badan kita terdiri daripada anggota badan, tangan, kaki dan sebagainya. Dan di bahagian kepala juga kita ada otak. Okey, otak dia tu fungsi dia ialah untuk pemikiran. Jadi fungsi otak untuk berfikir, pemikiran, dan pemikiran ni sebenarnya mempengaruhi perkara-perkara lain, pergerakan anggota-anggota badan yang lain, mempengaruhi kita berfikir, membuat kerja, menulis dan sebagainya. Oleh yang demikian, kesihatan minda sama pentingnya dengan kesihatan fizikal. Sama pentingnya dengan kesihatan fizikal ataupun kesihatan tubuh badan.
Okey, bila badan sihat, minda sihat, kehidupan kita akan bahagia dan sejahtera. Malah kadang-kadang kesihatan minda juga dia menjadi lebih penting berbanding kesihatan fizikal. Kenapa perlunya minda yang sihat? Okey, apabila minda kita sihat, minda kita mempengaruhi perasaan kita. Bila minda kita sihat, perasaan kita stabil, perasaan kita okey. Perasaan kita akan okey. Malah apabila perasaan kita stabil, perasaan kita okey, kita juga akan buat tindakan yang okey, yang bersesuaian. Dan akhir sekali, apabila minda kita sihat, perasaan kita stabil dan okey, tindakan yang kita buat juga okey dan kita akan rasa bahagia. Apa contoh yang cikgu boleh sebutkan di sini? Sebagai contoh, okey, sekarang murid-murid semua ber-PDPR di rumah. Okey, cikgu yakin banyak kerja sekolah yang cikgu berikan untuk murid-murid semua siapkan. Okey, bila minda murid-murid semua sihat, okey, katakanlah banyak ni dapat kerja sekolah ni nak kena siapkan. Kalau minda anak-anak semua sihat, macam mana anak-anak akan berfikir? Okey, anak-anak akan berfikir, banyak ni kerja sekolah yang cikgu bagi ni. Tapi tak apa. Sebab dah lama ni tak pergi sekolah ni. Tak apa, kerja sekolah yang cikgu bagi tu untuk orang kata tingkatkan kemahiran saya. Bila adik-adik berfikir, anak-anak berfikir, kerja sekolah yang cikgu bagi tu bukan untuk membebankan adik-adik, malah untuk meningkatkan kemahiran anak-anak semua dalam akademik, dalam pelajaran, maka adik-adik punya perasaan akan okey, cikgu bagi kerja sekolah ni untuk masa depan aku, untuk orang kata untuk kebaikan aku. Okey, bila dapat kerja sekolah banyak, bila awak fikir kerja sekolah yang cikgu bagi tu untuk tingkatkan kemahiran, perasaan awak akan rasa okey, awak akan rasa biasa, awak akan rasa apa yang cikgu bagi tu munasabah. Awak akan rasa biasa, awak tak ada rasa nak marah, rasa geram dan sebagainya. Okey, bila awak terima, awak fikir kerja sekolah yang cikgu bagi tu untuk tingkatkan kemahiran, perasaan awak okey, perasaan awak stabil, apa yang awak akan buat? Awak akan buat kerja sekolah tu dengan baik tanpa rasa terbeban. Mungkin akan mengambil masa yang lama nak siapkan, namun awak akan siapkan kerja sekolah tu dalam keadaan yang bukan rasa geram, bukan rasa terpaksa dan sebagainya. Bila awak dah siapkan kerja sekolah tu dalam keadaan awak buat dalam keadaan rela, awak akan rasa puas, awak akan rasa bahagia kerana dapat siapkan kerja sekolah yang cikgu arahkan. Itu sebagai salah satu contoh lah. Begitu juga sebaliknya, sekiranya minda kita tidak sihat ataupun minda kita terganggu, apa akan berlaku? Okey, apa akan berlaku bila minda kita tidak sihat? Sama juga, maksudnya bila minda kita tidak sihat, dia akan mempengaruhi perasaan. Perasaan kita akan jadi tidak stabil dan tak okey. Okey, bila perasaan tak stabil dan tak okey, tindakan yang kita akan buat juga tak okey. Okey, dan akhirnya kita akan rasa tidak bahagia. Okey, apa contoh yang cikgu boleh beri dekat sini? Okey, contoh yang sama juga, kerja sekolah juga. Okey, sekarang semua murid-murid ber-PDPR di rumah. Okey, apabila dapat kerja yang banyak yang diberikan oleh guru. Okey, kalau tadi bila minda sihat tadi, murid-murid semua berfikir kerja sekolah yang cikgu bagi ni untuk kebaikan adik-adik semua, untuk kebaikan anak-anak semua. Okey, jadi bila minda tak sihat, apa yang anak-anak akan fikir? Anak-anak akan fikir, bila cikgu bagi kerja sekolah,
apalah cikgu ni tak faham, bagi kerja sekolah banyak, dah lah susah, tak ada peranti, tak ada laptop, kena duduk rumah, stres lah. Cikgu ni dia tak faham lah, sepatutnya dia kena bagi kerja sikit je. Jadi maksudnya bila minda awak tak sihat, awak dah mula fikir negatif. Okay? Awak dah mula fikir perkara tersebut tidak baik untuk awak. Okay? Apa yang akan berlaku? Bila awak fikir kerja sekolah tu untuk menyusahkan awak, untuk membebankan awak, macam mana perasaan awak? Perasaan awak akan rasa marah, rasa geram, tak stabil lah. Okay? Bila perasaan marah, geram, okay, macam mana tindakan awak? Mungkin awak akan melengah-lengahkan untuk buat kerja sekolah tu. Kalau awak buat kerja sekolah tu pun, awak akan buat dalam keadaan terpaksa. Ataupun awak tak buat langsung. Okay? Biarkan saja kerja sekolah tu begitu saja tanpa awak menyentuhnya. Padahal setiap hari akan ada tugasan yang cikgu beri. Lama kelamaan kerja sekolah tu akan bertambah banyak dan awak tak mampu akan menyiapkan kerja sekolah yang diberikan. Okey, bila tindakan awak tidak okey, awak tidak menyiapkan kerja sekolah tu dalam tempoh yang ditetapkan, menyebabkan kerja sekolah awak tu semakin banyak. Okey, kita tidak selama-lamanya akan berada di rumah. Lepas ni akan masuk ke sekolah semula. Mulalah bila dah nak masuk sekolah tu, rasa risau, rasa takut nak pergi sekolah, takut cikgu tanya. Jadi awak akan rasa awak berlaku ketidakkeruan. Awak akan tak cerialah, tak bahagialah. Awak akan mencari pelbagai helah. Okey, untuk memberi pelbagai alasan. Jadi nasihat cikgu, kerja sekolah tu buatlah secara berterusan dari semasa ke semasa. Okey. Jadi apa lagi? Anak-anak yang cikgu sayangi sekalian, sebenarnya apa punca minda kita ni jadi tak sihat? Dia tak boleh berlaku secara tiba-tiba. Okay? Sebenarnya apa punca? Okey, ni sebahagian punca penyebab berlakunya minda kita tidak sihat. Okey, antaranya yang pertama, terlalu memandang rendah kepada diri sendiri. Rasa diri tidak bagus, tidak pandai, gagal dan sebagainya. Okey. Okey. Allah menciptakan kita ni dengan sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian. Allah ciptakan setiap orang sama, otak dia sama besar. Okey, semua ada, kalau ada mata, semua ada mata, ada telinga. Okey, semua sempurna, cukup lengkap. Okey, jadi ada di kalangan sesetengah individu, sesetengah murid, dia merasakan diri dia tidak bagus, tidak pandai, gagal dan sebagainya. Okey, sebenarnya kita bukan tidak bagus, kita bukan tidak pandai, kita bukan gagal, cuma kita kurang berusaha. Okey, anak-anak kurang berusaha. Jadi kalau anak-anak berusaha lebih sikit, akan dapat tingkatkan inilah kemahiran, akan dapat tingkatkan prestasi. Jadi rasa perasaan rasa diri tak bagus, tak pandai dan sebagainya, dia boleh melemahkan diri kita dan dia boleh mengganggu minda kita. Okey, jadi jangan rasa diri itu tak bagus dengan hanya semata-mata mungkin kalau PSL hanya dapat D, E dan sebagainya. Jangan terus rasa diri kita, jangan rasa diri kita tak bagus. Okey, kita ada peluang, boleh berusaha, boleh belajar, belajar lagi dan lagi. Okey, kemudian yang kedua ialah apa dia? Yang kedua, faktor ataupun penyebab minda tidak sihat ni juga sebab kita kurang bergaul atau bersosial. Okey, kurang bergaul atau bersosial. Sebenarnya bergaul, berkawan-kawan ni sangat penting. Walaupun cikgu faham kita dalam tempoh
pandemik COVID-19 ni dekat sekolah pun tak dibenarkan berkawan-kawan, bergaul-gaul seperti dulu. Okey, namun peluang anak-anak berada di rumah bagi yang ada handphone boleh, okey, boleh berkomunikasi, boleh berhubung dengan kawan-kawan untuk menghilangkan rasa bosan. Okey, jangan terlalu obses dengan gadget, main game sampai kita kata tak berkawan, tak bergaul dengan keluarga sendiri, seolah-olah kita ada dunia kita sendiri. Jadi kurang bergaul atau kurang bersosial ni juga menjadi punca minda kita tidak sihat. Okey, yang ketiga ialah ada sesetengah orang mengidap penyakit fizikal. Okey, penyakit fizikal ni banyaklah. Kencing manis, darah tinggi, jantung dan sebagainya. Bila dia ada penyakit fizikal, tapi ni bukan semualah, ada sesetengahnya akan rasa diri tu rasa macam rendah diri, rasa macam hilang upaya, tak ada tenaga dan sebagainya. Okey, penyakit fizikal juga boleh mempengaruhi minda untuk jadi tidak sihat. Sebab tu kita kena utamakan dua-dua. Utamakan sihat fizikal dan utamakan juga sihat minda. Okey. Penyakit fizikal pun kalau boleh kita nak elak, penyakit minda pun lagilah kita nak elakkan. Kemudian yang keempat ialah kurang amalkan gaya hidup sihat serta makan makanan yang berkhasiat. Okey, kita kurang amalkan gaya hidup sihat. Kita kurang bersenam. Walaupun kita anak-anak serta cikgu berada di rumah, kita kena mengambil peluang juga. Okey, bersenam. Kalau dalam tempoh PKP ni diberi orang kata boleh jogging kan dalam taman sendiri, dalam perumahan sendiri, pergi jogging, pergi berbasikal. Okey, kalau tak mampu untuk yang buat dekat luar-luar tu, naik turun tangga, buat kerja rumah, sapu sampah pun boleh mengeluarkan peluh. Okey, sebenarnya dengan bersenam, beriadah ni dia boleh dalam badan kita, dia boleh keluarkan satu hormon, dia panggil hormon bahagia. Ada satu bahan kimia yang hanya mampu dia dapat keluarkan dengan kita bersenam, dengan kita berjogging. Okey, hormon bahagia itu akan keluar. Kita akan rasa sihat, kita akan rasa bertenaga. Dan jangan lupa untuk makan makanan yang berkhasiat. Okey, lebihkan sayur, elakkan makan jajan, elakkan minum air yang bergas, elakkan makanan segera. Itu semua makanan-makanan yang kurang berkhasiat yang boleh menyebabkan minda kita jadi tidak sihat. Okey, kemudian yang kelima, bergaul dengan mereka yang toksik atau negatif. Toksik tu apa? Toksik ni macam yang bergaul dengan mereka yang dia boleh meracunkan pemikiran kita lah, jenis yang negatif, bukan positif. Selalu pandang serong pada orang, selalu merendah-rendahkan orang, mengata orang, mengejek orang. Jenis yang toksik dan dia mempengaruhi kita. Jadi kita kena elakkan bergaul dengan mereka yang toksik. Okey, bergaul dengan mereka yang toksik dan negatif ni juga boleh juga menyebabkan minda kita jadi tidak sihat dan kita akan terpengaruh dengan benda-benda yang negatif. Baiklah, kalau tadi cikgu sebutkan punca-punca atau penyebab minda kita jadi tidak sihat. Jadi sekarang bagaimana pula untuk anak-anak semua mengenali tanda-tanda sama ada anak-anak mengalami minda yang kurang sihat ataupun minda yang terganggu. Baik. Okey, ni sebahagian saja tanda gangguan minda atau minda kurang sihat. Okey, yang pertama
suka menyendiri sepanjang masa atau tidak suka bergaul bersama keluarga atau rakan. Okey, sekiranya anak-anak mengalami di rumah rasa macam nak duduk bersendirian je sepanjang masa, duduk dalam bilik je, tak suka bergaul dengan keluarga, dengan rakan. Rakan memang tak boleh lah sekarang. Rakan tu dengan boleh dengan ber-WhatsApp, media sosial sahajalah. Tapi kalau dengan keluarga pun tak nak bergaul, tu dah macam ada something wrong lah. Okey, jadi kena check semula, kena fikir semula. Okey, kenapa? Apa sebab suka menyendiri dan bersendiri? Okey, antara tanda-tanda juga mengalami gangguan minda ataupun minda kurang sihat ni suka menyendirilah. Okey, yang kedua, selalu berfikiran negatif terhadap diri sendiri. Ni pun cikgu dah sebut yang sebelum ni. Suka sangat fikir negatif terhadap diri sendiri. Rasa diri tak bagus, tak disayangi, rasa diri tak berguna. Ayah dengan mak marah sikit pun dah rasa macam ayah dengan mak dah tak sayang awak dan sebagainya. Jadi selalu berfikiran negatif. Rasa macam dah tak boleh dah, rasa macam saya ni tak boleh berjaya, jenis yang gagal dan sebagainya. Jadi selalu berfikiran negatif ni pun tak sebahagian tanda minda kurang sihat. Apa lagi? Yang berikutnya, hilang rasa seronok atau mengalami perasaan sedih atau risau sepanjang masa. Awak dah, maksudnya sekarang ni awak dah rasa macam tawar, dah rasa macam tak seronok, selalu rasa macam muram, moody, buat apa-apa pun tak seronok. Dulu awak pernah buat benda tu, awak seronok. Sekarang bila buat benda yang sama dah rasa tak seronok. Lepas tu selalu rasa sedih, rasa risau. Jadi ini antara tanda-tanda individu berkenaan ataupun murid-murid mengalami tanda-tanda gangguan minda ataupun minda kurang sihat lah. Okey. Jadi kalau nak pengesahan, boleh jumpa kaunselor. Bila sekolah buka nanti boleh jumpa doktor. Okey, kalau rasa macam teruk sangat. Kemudian tidak mampu menyiapkan tugasan mengikut masa yang ditetapkan. Okey, tidak mampu menyiapkan tugasan mengikut masa yang ditetapkan ni pun antara tanda minda kurang sihat juga. Okey, suka bertangguh. Sebab bila dia stres, dia macam semua benda tak boleh buat. Semua benda tak boleh buat. Tak ada minat untuk buat benda tu. Okey, datang je kerja sekolah, rasa macam menyampah. Okey, ataupun kalau dia buat pun dia buat dengan cincai-cincai je. Kerja dilakukan secara tidak sempurna. Ni antara tanda juga minda kurang sihat. Sebab kalau orang yang minda sihat, dia akan buat benda-benda yang memberi manfaat lah. Sebab buat tugasan, buat kerja sekolah tu memberi manfaat kepada diri dia. Okey, yang seterusnya, dia rasa tidak bahagia atau tidak ceria. Rasa macam tak bahagia, dia rasa tak seronok je. Okey, ni berlaku dengan kerap sepanjang masa, setiap hari. Okey. Kemudian jiwa rasa kosong, rasa macam hidup ni tak ada makna, kan? Rasa kosong je. Okey, rasa tak best je. Ini pun antara tanda-tanda gangguan minda ataupun minda kurang sihat. Dan antara akhir sekali ialah tahap yang lebih serius. Bila dia mengalami gangguan minda ataupun minda kurang sihat yang sangat serius, kadang-kadang dia terfikir, dia terlintas di hati dia untuk lebih baik mati sahaja. Okay? Tak guna dah hidup dekat dunia. Okay? Kalau dia dah berperasaan macam tu, dia perlu anak-anak perlu jumpa kaunselor, ataupun lagi baik jumpa doktor lah. Doktor dapat diagnose ataupun mengenal pasti apa masalah yang seseorang tu hadapi. Baiklah, tadi cikgu dah sebutkan punca yang boleh menyebabkan minda tidak sihat.
Dan cikgu ada sebutkan juga tanda-tanda seseorang mengalami minda, gangguan minda ataupun minda tidak sihat. Walaupun sebenarnya banyak lagi tanda-tanda, kalau cikgu nak bagi satu-satu, tanda-tanda stres, tanda-tanda depression, kemurungan, itu sangat banyak lah, sangat lagi complicated lah. Jadi kita ambil yang umum-umum sahaja. Okey, bila adik-adik dah tahu apa tu punca boleh jadi minda tidak sihat, tanda-tanda minda tidak sihat. Jadi bagaimana untuk mendapatkan minda yang sihat? Okey, ada petua-petua dia, ada tips untuk mendapatkan minda yang sihat. Baik, mari kita tengok. Okey, petua yang pertama, sebagaimana cikgu dah sebutkan tadi secara sepintas lalu, kita mestilah mengamalkan cara hidup sihat. Okay, cara hidup sihat. Sebab kita sekarang ni banyak amalkan cara hidup yang tak sihat. Makan makanan yang tak sihat, tak bersenam, tak beriadah. Okey, benda-benda ni penting untuk kesihatan minda dan juga fizikal. Okey, luangkan masa untuk beriadah, bersenam, jogging, berbasikal dan sebagainya, dan lain-lain aktiviti yang dibenarkan dalam tempoh PKP ni lah. Dan paling orang kata simple pun kita membuat tolong ibu dan ayah kita melakukan kerja-kerja di rumah, menyapu sampah, vacuum rumah, aktiviti-aktiviti yang boleh menyebabkan kita berpeluh. Kemudian kita makan makanan yang berkhasiat. Banyak makan sayur-sayuran. Okay? Telur pun sangat bagus. Kekacang pun sangat bagus. Okay? Jadi kita makan makanan yang berkhasiat. Kalau adik-adik semua, anak-anak semua nak tahu apa tu makanan berkhasiat, okay? Boleh buka lah, boleh google lah, banyak. Okay? Macam jenis sayur, macam jenis kacang dan sebagainya. Manakala yang kedua, matlamat yang realistik. Okey, setiap orang ada matlamat, ada target yang ingin dicapai. Okey, biarlah matlamat, impian, cita-cita yang kita nak capai tu boleh dicapai ikut kemampuan kita. Sebab bila kita target terlalu tinggi dan kita tak boleh capai, kita akan tertekan dan stres. Okey. Biarlah matlamat yang kita tetapkan tu kita boleh capai. Contohnya apa? Katakanlah tahun ni ada periksa katakanlah tahun 5 dengan tahun 6 ada periksa UPKK ataupun PSRE. Okey, awak boleh target awak rasa awak mampu untuk capai UPKK tu 8A. Okey, awak target untuk awak dapat 8A. Awak berusaha dan awak rasa awak mampu. Okey. Jadi matlamat tu realistik dan boleh capai. Apa? PSRA. Awak target untuk awak nak dapat mumtaz. Okey, awak berusaha ke arah itu dan awak rasa awak yakin awak boleh dapat, awak boleh capai. Okey. Jadi matlamat yang realistik, matlamat yang anak-anak letakkan untuk nak capai tu, dia yang orang kata yang munasabah, yang mampu dicapai, yang tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi sampai tak dapat dicapai, menyebabkan tertekan, stres dan sebagainya, itu akan mengganggu minda kita lah. Okey. Okey, kemudian ni pun penting juga, petua untuk minda sihat, kita kena berfikir dengan positif. Untuk berfikir dengan positif, kita kena berkawan, kita kena bergaul dengan orang yang positif-positif semua. Bukan yang
yang jenis yang toksik yang sebagaimana cikgu sebutkan tadi. Okey, kita kena selalu berfikir yang positif, yang baik-baik. Sebagaimana yang cikgu sebutkan tadilah, dapat kerja sekolah, cikgu bagi kerja sekolah, kita fikir yang baik-baik. Kerja sekolah yang awak dapat tu untuk tingkatkan kemahiran awak. Jadi bila kita dapat fikir yang positif, minda kita akan sihatlah, dan kita akan buat tindakan-tindakan yang terbaik, yang bersesuaian. Manakala yang keempat ialah bila kita bergaul, bila kita bersosial, akan ada suara-suara yang mengkritik kita. Okay? Bukan semua yang positif je dengan kita kan. Bukan semua yang baik je dengan kita. Kadang-kadang ada juga kawan-kawan kita ataupun ahli keluarga kita yang ingin memperbetulkan kita, kritik kita. Jadi kita kena belajar untuk menerima teguran, kritikan dengan baik, dengan positif. Sebagai contoh, ibu ataupun ayah kita tegur kita, kita buat silap. Jadi kita kena diam dulu, kita kena fikir, kenapa mak ayah kita tegur kita? Oh, sebab mak ayah kita nak minta kita buat, nak ubah supaya kita tak ulang balik kesalahan yang telah kita lakukan. Okay? Maksudnya nak kita perbaiki. Jadi kita kena terima, belajar, terima kritikan, teguran tu dengan baik, dengan positif. Kenapa kita perlu terima kritikan dengan baik? Supaya kita tidak fikir yang bukan-bukan. Supaya kita tidak fikir, kalau mak ayah kita tegur kita, kita dah fikir macam mak ayah kita tak sayang kita. Kalau kawan kita tegur kita, kita rasa kawan kita nak cari gaduh dengan kita. Kita kena kaitkan kritikan tu dengan kelemahan kita yang kita perlu perbaiki. Okey. Okey, yang ni pun penting juga, petua milah sihat. Yang kelima, belajar menyukai diri sendiri dulu. Okey, sebelum kita suka orang lain, kita sayang orang lain, kita kena sayang diri kita dulu. Kita kena suka diri kita dulu. Kita kena respect diri kita sendiri dulu. Kita kena kagum dengan diri kita sendiri dulu. Kita kena lihat kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita. Sebab bila kita melihat kekurangan dalam diri kita tu, kita dah rasa macam tak bagus, tak pandai, gagal dan sebagainya. Kita telah tak menghargai diri kita. Ya, sebagaimana cikgu sebutkan tadi, Tuhan jadikan kita dengan sebaik-baik kejadian. Allah ciptakan kita dengan banyak kelebihan yang kita tak sedar dan kita tak nampak. Cuma kita belum cari, kita belum jumpa apa kelebihan yang ada pada diri kita. Jadi belajarlah melihat diri kita handsome, belajar melihat diri kita cantik. Jangan kita tengok orang lain cantik, comel, kacak, bila kita tengok diri kita, kenapa ya aku bodoh? Kita dah meletakkan nilai yang rendah pada diri kita sendiri. Kemudian petua yang keenam, rancang masa anda dengan baik. Okay, petua untuk minda sihat juga, kita perlu rancang masa kita dengan baik. Sebab apa kita perlu rancang masa kita dengan baik? Supaya kita tidak stres. Sebagai contoh, setiap hari awak dapat kerja sekolah, kerja rumah yang perlu disiapkan di rumah. Sekarang ni sekolah di rumah kan. Okey, jadi awak perlu rancang masa awak dengan baik. Hari ni nak buat apa? Nak siapkan apa? Okey, target nak buat apa? Okey, bila awak rancang masa awak dengan baik, awak tak akan stres. Awak tak akan terbeban dengan kerja-kerja yang banyak yang masih awak tak siapkan. Kalau ada yang kerja yang awak tak siapkan pun tinggal sikit-sikit saja. Jadi rancanglah masa awak, hari awak, hari itu nak buat apa dan sebagainya, supaya masa awak hari itu
awak dapat banyak buat benda-benda yang bermanfaat dan banyak benda yang awak dapat siapkan. Manakala petua minda sihat yang ketujuh, kongsi masalah atau perasaan anda dengan orang yang boleh dipercayai. Okey, ini pun penting juga. Manusia mana yang orang kata tidak ada masalah, sebab kita ada perasaan, kita ada emosi. Bila orang bercakap, kita dah terasa. Okey, kita ada perasaan, kita bukan robot. Okey, bila berlaku apa-apa, sesuatu peristiwa, kita akan sedih. Ada kematian contohnya, kita akan sedih. Itu normal. Okey, tapi sekiranya perasaan kita tu berterusan, sedih kita tu lama, okey, jadi kita perlu berbuat sesuatu lah, dan kita tak segan untuk kita kongsikan masalah kita ataupun perasaan kita bila kita rasa macam tak selesa, ada sesuatu yang kita perlu luahkan. Sebab bila kita luahkan, bila kita bercerita kepada seseorang, kita akan rasa lebih lega. Okey, carilah orang yang awak rasa percaya. Kalau di kalangan mak ayah awak tu, siapa yang awak rasa selesa, okey, ceritakan. Okay, kalau awak rasa selesa dengan kawan, ceritakan dekat kawan. Okey, cuma awak kena pastikan orang yang awak pilih untuk awak bercerita tu seorang yang jujur, boleh simpan rahsia. Okey, dan cikgu cadangkan awak boleh jumpa orang yang bertauliah. Bertauliah ni maksudnya ada kemahiran. Contohnya kaunselor, guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. Bila sekolah buka nantilah. Kalau awak nak buat nak secara online pun boleh. Jadi buatlah temu janji dengan guru bimbingan kaunseling sekiranya ada masalah, nak kongsi perasaan dan sebagainya. Sekurang-kurangnya dengan berkongsi, awak akan lebih tenang. Manakala petua minda sihat yang terakhir, sebenarnya banyak lagi petua-petua lain. Okey, petua yang terakhir yang cikgu sampaikan di sini ialah amalkan nilai-nilai keagamaan dan moral yang baik. Okey, sebagai seorang yang beragama, okey, kita agama Islam. Okey, bagi murid yang beragama lain, maksudnya perlu mengamalkan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan mengikut agama masing-masing. Apa yang disarankan oleh agama masing-masing perlu sebaik-baiknya cuba untuk melaksanakan. Okey, sebagai contoh, cikgu dan murid-murid lain yang majoriti beragama Islam, kita kena mengamalkan ajaran agama kita, agama Islam. Jangan lupa solat, selalu berdoa, mudah untuk memberikan pertolongan. Okey, begitu juga dengan agama-agama lain yang mengajar untuk berbuat kebaikan. Jadi dengan kita mengamalkan apa yang disarankan oleh agama, perkara-perkara kebaikan yang disarankan oleh dalam agama kita, insya-Allah minda kita akan lebih sihat dan kita lebih tenang. Dan sebenarnya banyak kajian-kajian yang dijalankan ke atas orang yang mengamalkan ajaran agama dia, dia lebih emosi dia lebih stabil dan lebih tenang lah. Jadi kita cubalah menjadi individu yang mengamalkan agama kita lah, khususnya Islam lah. Okey, jadi itu saja yang cikgu nak kongsikan, beberapa perkara berkaitan dengan minda sihat. Sekian, itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Semoga apa yang cikgu sampaikan tu tak banyak, sekurang-kurangnya dapatlah sedikit apa yang cikgu sampaikan tu. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan tu semua murid faham. Jadi minda sihat
emosi terjaga, kehidupan sejahtera. Sekian, terima kasih. Semoga kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.